Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izzatul Zabiah binti Zailani, pemegang kad matrik bernombor D2091989608. Pada hari ini, saya akan membincangkan mengenai isu yang amat hangat diperkatakan oleh akhbar pada hari ini. Misi global pada hari ini adalah membincangkan mengenai matlamat pembangunan mapan atau lebih dikenali sebagai Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals telah ditetapkan oleh Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu untuk dicapai pada tahun 2030. SDG ini mengandungi 17 matlamat pembangunan meliputi isu pembangunan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan, air dan sanitasi, kehidupan di bawah air dan sebagainya. Fokus utama topik saya pada hari ini adalah berkaitan matlamat SDG yang kelima, iaitu berkaitan dengan kesaksamaan gender. Apa itu kesaksamaan gender? Mari kita lihat. Sebelum saya menghuraikan lebih lanjut, mari kita ketahui isu ketidaksamaan gender yang dihadapi oleh negara dalam mencapai matlamat SDG kelima ini. Isu yang pertama adalah isu berkaitan diskriminasi dalam pekerjaan. Menurut Muhammad Fadil Nazrin Muhammad Radhi berkata, dalam aspek pekerjaan, wujud suatu penindasan jawatan di mana kaum wanita tidak diberikan peluang untuk memegang jawatan tinggi, sebaliknya mereka hanya diberikan jawatan seperti kerani, setiausaha, guru biasa dan sebagainya. Sebaliknya, bagi kaum lelaki, mereka diberikan peluang untuk memegang jawatan yang tinggi dalam organisasi syarikat, organisasi kerajaan dan sebagainya. Ini demikian kerana persepsi majikan terhadap wanita, lebih-lebih lagi wanita yang sudah berkahwin, tidak mampu untuk menjalankan kerja secara berkualiti dan beranggapan bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang banyak seperti tanggungjawab di rumah sebagai seorang ibu dan seorang isteri. Jadi mereka lebih memilih untuk mengambil kaum lelaki dalam memegang jawatan yang tinggi. Ini menunjukkan berlakunya perbezaan pendapatan terhadap kaki tangan bagi jantina di Malaysia. Kesannya, etika dari segi ketidakadilan distributif secara tidak langsung telah berlaku dan menyebabkan ekonomi pertumbuhan semakin merundum. Jelaslah bahawa ketidaksamaan atau ketaksamaan gender dalam aspek pekerjaan telah meningkat dan akan menggugat kerajaan dalam mencapai SDG yang kelima. Seterusnya, wujud ketaksamaan dalam peluang pendidikan yang perlu diambil kira. Hal ini kerana laporan menyatakan bahawa hampir separuh daripada 53% kanak-kanak Pakistan yang berumur 5 hingga 16 tahun tidak bersekolah dan 55% terdiri daripada kanak-kanak perempuan. Ini menunjukkan bahawa wujud jurang perbezaan gender dalam pendidikan. Seperti mana kita sedia maklum, negara Pakistan merupakan negara yang didominasi oleh lelaki khususnya dalam aspek pendidikan. Hal ini amat membimbangkan kepada pertubuhan pendidikan saintifik dan kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dalam membantu memberikan peluang pendidikan kepada kanak-kanak. Isu ini juga terjadi adalah daripada faktor masalah kekurangan pendapatan dan konflik negara di mana terdapat negara seperti Afrika yang terdedah dengan masalah konflik seperti pembunuhan senjata dan peperangan. Hal ini demikian kerana mereka menganggap bahawa perempuan atau kanak-kanak perempuan harus tinggal di rumah dan membuat kerja rumah sahaja. Demi mencapai matlamat pembangunan mapan, terdapat dua pendekatan yang dijalankan bagi melestarikan kesesamaan gender. Tuntasnya, sebagai seorang anggota masyarakat yang bertamadun, kita seharusnya perlu berganding bahu dalam membantu negara bagi mencapai matlamat SDG yang kelima ini. Kerjasama antara kaum lelaki dan wanita juga penting bagi menghadapi cabaran yang lebih besar kerana mereka mempunyai kebolehan dan keupayaan yang sama. Oleh itu, persepsi dan kesedaran daripada semua pihak juga memainkan peranan yang jitu bagi mencapai matlamat kesaksamaan gender. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.